Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk meneruskan kehidupan kita dan kita boleh sambung balik soal jawab agama ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyabasi, Syekhul Azhar. Yas'alunaka lah. Jadi kita sambung balik dalam bab pernikahan lagi, iaitu bab keluarga berencana. Ada orang tanya Syekh, beberapa negara mengajak rakyatnya untuk mengikuti program keluarga berencana. Bagaimana pandangan agama mengenai hal ini? Jadi Syekh ni jawab, Islam menjadikan keluarga sebagai tiang masyarakat, pilar, rukun masyarakat, tiang masyarakat, dan menjadikan pernikahan sebagai awal mula pembentukan keluarga. Jadi nak suruh keluarga masyarakat kita molek, keluarga you kena start dengan perkahwinan dulu, baru jadi keluarga molek. Individu-individu yang molek menghasilkan keluarga yang molek, seterusnya jadi masyarakat yang baik dan molek lah. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia dan memiliki tujuan-tujuan yang luhur. Fungsi dan tujuan pernikahan di antaranya sebagai sarana ataupun kaedah yang sah untuk menyalurkan tuntutan seksual. Nombor satu, tuntutan seksual tu fitrah manusia lah, lapar nak makan, seksual pun ada fitrah manusia nak. Merealisasikan kecenderungan bekerja sama pada tiap-tiap individu sebelum kita bekerja sama dengan syarikat yang besar ataupun sekolah ataupun negara. Ia bermula dengan kerjasama dua orang individu dia, lelaki dan perempuan, suami isteri. Dia pandai bekerjasama tu, dia akan bawa pada kerjasama lain pula. Saling tolong-menolong dalam urusan-urusan kehidupan dan melahirkan keturunan. Anak adalah suatu nikmat yang sangat besar. Pada satu sisi, anak merupakan kurnia ilahi. Sementara pada sisi yang lain, dia merupakan tanggungjawab yang sangat berat. Anak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. Jika seseorang ingin memperolehi keberuntungan berupa anak, maka terlebih dahulu dia wajib menjadi orang yang layak untuk itu. Jadi kalau dia nak berutu anak yang kata-kata boleh balas jasa, bukan balas jasa, maksudnya dia ni juru, maka dia kena juru dulu kan. Maka terlebih dahulu dia wajib menjadi orang yang layak untuk itu, baik di sisi emosinya maupun kemampuan mendidik diri. Baru setelah itu dia layak memperoleh nikmat tersebut. Kalau dia nak buat, kena ready lah, maksudnya bersiap dia. Jika seorang dikurniai anak sementara dia tidak mampu memegang tanggungjawab tersebut, boleh anak tapi tak cara, anak jadi zat dadah ke apa, tak ada faedah mana anak. Berarti dia telah mengabaikan dan menyia-nyiakan nikmat dan amanah yang telah diberikan kepadanya. Kerana itu Islam telah mewajibkan kepada para orang tua untuk mendidik dan melihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Mereka wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan makanan dan pakaian kepada mereka, mengajarkan kepada mereka apa sahaja yang bermanfaat bagi kehidupan agama dan dunia mereka. Bukan agama saja, dunia pun kena ajar, agama kena ajar. Kena ajar sesuatu. Budak ni kaedah kena ajar. Tak boleh kita kata pandai diri lah. Tak, dia kena ajar lah. Kalau tidak, dia belajar kok si kok dia lah. Kita kena ajar dia. Dan menabung. Kita kena ajar menabung untuk kesejahteraan masa depan mereka. Kena ajar si PPT sikit-sikit sebanyak. Tabung ke apa. Supaya dia boleh hidup dengan lebih baik di masa akan datang. Kadang-kadang bukan masalah gaji kecil atau gaji besar. Kadang-kadang kita masalah utama kita kemampuan menabung. Itu kelemahan. Terutama orang Melayu lah. Kemampuan menabung tu kurang. Tidak ada disiplin yang tegah. Lepas tu terparut ada duit lah. Lepas ni ada pula air sinar lah, air citra lah. Banyak orang yang ambilnya orang Melayu lah. Sedangkan benda tu masa depan yang bahaya lah. Sebab apa? Sebab dia kering kontang lah. Satu kali lah. Tak salah orang tu tak. Tapi nak ayat bunyinya kadang-kadang kita perancangan tu kurang lah. Dalam keadaan terdesak. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya engkau meninggalkan keturunan yang kaya itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau meninggalkan keturunan yang miskin yang meminta belas kasihan manusia. Kita sediakan anak kita ni cukup nak makan minum dia tu lebih baik. Bahkan dia untuk meneruskan kehidupan yang masa akan datang tu lebih baik. Bukan maksudnya dia pandai-pandai lah cari rezeki sendiri dah. Tu boleh juga, tapi biar ada lah bekal dah. Walaupun kita mati, ya ada bekal. Masih banyak orang dari kalangan yang belum mendalami agama Allah dengan baik yang menyangka bahawa semata-mata memperbanyakkan keturunan. Walaupun keturunan yang lemah dan sakit adalah satu bentuk memperbanyakkan kenikmatan. Ada setengah orang
beranak seramai mungkin tak. Tapi tak ada perancangan pendidikan yang baik dan sebagainya, jadi lara habis anak-anak. Ini bukanlah pandangan yang benar. Jika seorang tidak mempunyai kemampuan yang cukup, baik dari segi material, harta maupun dari segi mental, untuk menjaga dan memelihara nikmat itu, dan juga tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, maka jumlah keturunan yang banyak itu malah akan menjadi bumerang baginya. Jadi masalah baginya. Jadi penuh ranah bagi dia, keluarga dia. Dia tidak mampu mendidik dan melihara mereka, baik dari segi keperluan agamanya maupun dari segi keperluan dunia. Semua tak dijaga dah. Dengan demikian akan lahirlah darinya keturunan-keturunan yang lemah, baik dari segi agama maupun dari segi dunia, yang tidak akan memberikan faedah kepada masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya akan datang satu masa di mana engkau akan dikerumuni, diperebutkan oleh banyak umat, sebagaimana orang yang sedang makan mengerumuni hidangannya. Ini masa akhir zaman. Macam zaman lah ni lah, orang Islam tu ramai bilion ramai benar. Tapi kadang apa berlaku di Palestin, apa berlaku di Syria, nak tunggu PBB berlaku dah. Jadi seorang negara Islam tidak boleh berdikari sendiri dan bertindak untuk menolong orang Islam di sana. Para sahabat bertanya, apakah kerana ketika itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan ketika itu jumlahmu sangatlah banyak. Namun tidak ubahnya seperti buih yang ada di lautan. Allah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuhmu dan menanamkan kelemahan pada hatimu. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelemahan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau yang anak-anak pun ramah, tapi ada penyakit cinta dunia takut mati ni, tak ada faedah mana dah. Jadi ramah saja. Dalam fiqh Islam disebutkan bahawa seorang tidak boleh menikah dengan segera jika dia tak mampu memenuhi kewajipan-kewajipan pokok berumah tangga. Kalau tidak mampu nafkah zahir batin ke apa tu. Jadi dia siapa aku anak bini susah ni. Dalam arti dia tidak mampu dari segi material ataupun dari segi seksual, atau dia yakin bahawa dengan pernikahan itu dia akan menzalimi isterinya atau akan mengabaikan hak mendasar isterinya yang diperintahkan oleh agama. Dia akan jadi wak nyanyo kotina isteri, maka dia tak boleh nikah. Berkenaan dengan hal ini, kita teringat firman Allah SWT yang menyebutkan, dan orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehinggalah Allah memampukan mereka dengan kurniaannya. Surah An-Nur ayat 33. Kalau tak mampu, kena puasa, kena gapo nak. Jangan dia kena jagalah. Payah lah tak. Kalau tidak, kena usaha lah biar mampu dah. Begitu juga kita teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah, iaitu mampu memenuhi kewajipan-kewajipan pernikahan, maka menikahlah kamu. Dia cukup mampu dah nak pera bini, anak isteri, maka kena kahwin cepat-cepat dah. Namun bagi barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan perisai bagi dirimu. Kena jaga untuk bergejolak. Jadi kena puasa banyak lah, biar kurang mikir dah. Jika hal ini banyak dikenal dalam fiqh Islam mengenai pernikahan, maka hendaklah seorang Muslim tidak layak mengubar hawa nafsu syahwatnya dengan alasan bersandar kepada fiqh, dan kemudian hari demi hari menambah jumlah anaknya sementara dia semakin lemah, sehingga tidak mampu mengurusi anak-anaknya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, kemiskinan yang sesungguhnya adalah banyaknya anak dengan harta yang sedikit. Miskin sungguhnya bukan tak ada betul langsung, tapi anak tu ramai sangat dah. Pegang anak ramai sangat, harta tu sedikit dah. Tak erok mana lah. Tempat kita entah lagi kos tu ada. Kos pengajian ke apa, tidak teruk. Tapi ingat di Jepun ke apa. Pasal kos dia bukan kaji banyak kau ibu bapa, jadi kos juga tinggi lah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, banyak anak adalah salah satu dari dua kefakiran, dan sedikit anak adalah salah satu dari dua kemudahan. Tu Ibn Abbas kata. Jadi dia ramai anak kan banyaklah tanggungjawabnya, banyaklah kena pegang dah. Nikah pula ramai. Nikah ramai, anak kau ramai. Jadi miskin. Tapi tempat kita ni terbalik kadang-kadang pisah dah. Tu tak tanggungjawab lah. Kaedah asal lelaki bertanggungjawab, dia akan tanggung semua anak bini dia. Dua kefikiran yang dimaksudkan ialah sedikitnya harta yang dimiliki sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu, dan banyaknya anak yang membebani dan menyulitkan sehingga seseorang tidak mampu melaksanakan kewajipan-kewajipannya selaku orang tua.
Tak mampu nak pegang nak cara. Hak ni tak siap kerja sekolah, hak ni tak siap kerja sekolah nak. Cakap perai dah. Dia kan maduk anak dah. Handset ada 2 3 dah. Anak ada 10 kan. Hak ni nak guna, hak ni nak guna. Tak ada nak ambak kan. Begitulah masalah kita lah. Adapun yang dia maksudkan dengan dua kemudahan ialah tersedianya harta yang diperlukan sehingga seseorang mampu mewujudkan keinginan-keinginannya dan sedikitnya anak sehingga seorang dapat melaksanakan kewajipan-kewajipannya selaku orang tua. Sedikit anak kan, dia cara, dia suruh ni, dia perih ni. Tidak ramah sangat nak perih lah, gitulah secara asasnya kan. Sejak beratus-ratus tahun yang lalu, sebahagian fuqaha muslim telah membolehkan penggunaan alat-alat kontrasepsi yang tidak membahayakan dengan maksud untuk mengatur jarak kehamilan para ibu. Nak suruh jarak sikit tidak ramah, rapat-rapat sangat. Jika diyakini kehamilan yang berturut-turut akan membahayakan, kalau siapa bahaya boleh menjarakkan dah kelahiran lah. Biasanya 2 tahun lah. Kalau setahun sore tu rapat dah. Ya 2 tahun dah. Mereka menyebutkan alasan-alasan yang membolehkan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Misalnya, seorang wanita lemah fiziknya sementara dia termasuk wanita yang subur yang dapat hamil secara berturut-turut. Adanya penyakit menular yang berbahaya pada kedua orang tua atau salah satu dari mereka sehingga ditakutkan akan menular menjangkiti kepada anak-anak yang akan dilahirkan. Gitulah. Ia boleh pergi tunggu dah. Setengah penyakit itu tunggu dah. Mudah beranak budak masa tu lah. Walaupun biasanya tenor ni kalau ibu pek ia pergi 2 tahun tu kebiasaannya. Kerana dia ada hormon tidak bangkit apabila dia beri susu pek ke anak. Tapi ada setengah tu tak jadi bagai juga dah. Dia hormonnya lebih lagi menyebabkan mudah beranak. Lalu subuh dah. Ataupun kata lemah dari sisi ekonomi sehingga tidak mampu melaksanakan kewajipan-kewajipan terhadap anak-anaknya apabila anaknya tersebut ramai banyak dah. Jadi kalau ramai anak ni banyak anak ni tak ada nak cara. Susah dah. Jadi kita ni nak suruh sederhana belaka biar urus dengan baik. Hujjatul Islam Imam Ghazali telah menggambarkan hal ini dengan ungkapannya. Maksudnya takutlah mendapat banyak kesulitan disebabkan banyaknya anak. Dia suruh takut dia tak nikah ni. Imam Ghazali tak nikah. Imam Nawawi tak nikah. Imam Ibn Taymiyah tak nikah. Tokoh-tokoh hebat ni, penulis-penulis hebat ni. Buku-buku mereka ni beribu tahun ambil manfaat dah. Tapi dia tu tak ada sibuk anak bini, dia akan sibuk dengan ilmu dia lah. Dia larut dah. Dia menggilai ilmu lah. Bukan apa kita baca tak berhenti lah. Apa tak berhenti, baca tak berhenti lah. Hidup dia dengan ilmu, larut, tenggelam dengan ilmu ni. Itu kijai dia lah. Kita tak boleh mampu pada dia. Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan pada kita mengenai beberapa alat kontrasepsi yang dibenarkan yang dapat mencegah generasi yang lemah. Maksudnya suruh menjarakkan. Salah satunya adalah Rasulullah SAW melarang suami untuk menggali isterinya yang akan menyebabkan hamil pada masa masih menyusui anak. Kerana itu akan menyebabkan anak yang telah lahir menjadi lemah. Dan begitu juga anak yang akan lahir pun jadi lemah. Dia kata tak beri tengah menyusu tu baby nak beranak mengandung pula dah. Jadi Nabi ajar. So Nabi lari lah kalau boleh tak beri mengandung balik. Ngejah lagan apa dah. Setelah itu, hal tersebut akan menjadi beban bagi seorang ibu. Kerana satu sisi, dia mesti memperhatikan anaknya yang masih menyusui. Sementara di sisi lain, dia juga mesti menaruh perhatian pada anak yang masih dalam kandungannya. Dua cara. Jadi ada zat makanan hak ibu makan tu. Kena beri hak baby dia pun. Ada zat hak dia makan tu. Kena jadi susu untuk beri ke luar perut dah. Jadi rohok lah kata-kata tu. Penyesuaian sempurna yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya adalah selama 2 tahun menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebut 2 tahun untuk beri susu pek ke baby ni. Sebagaimana firman Allah bermaksud, para ibu hendaklah menyusu ke anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Kalau nak suruh sempurna 2 tahun. Begitu juga 2 ayat dah. Dan dengan 2 tahun tu, ia sebenarnya sekadar asah ni akan mengurai ke hormon tu. Hormon tu dia jadi lambat sikit untuk subuh ni. Tu kebiasaannya. Tapi ada juga orang tak kebiasaan tu. Hormon yang kuat sangat tu. Ada jugalah. Sementara kehamilan berdasarkan penjelasan Nabi hendaknya berlangsung ketika sudah habis masa menyusui. Kehamilan biasanya berlangsung kurang lebih mendekati setahun. Ini artinya terdapat tenggang waktu 3 tahun antara anak kelahiran anak pertama dengan anak yang kedua. Yang pada gilirannya merupakan pengaturan jarak antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lain.
dan mendorong terciptanya program perancangan keluarga secara automatik lah. No, jadi kalau yo BPAC molek kadang-kadang jadi jarak 2-3 tahun lah setiap molek lah. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat memahami bahawa Islam tidak menentang program perancangan keluarga dan penataan keluarga berencana dalam pengertian yang telah dijelaskan. Sekiranya ada alasan-alasan yang menuntut ke arah sana. Jadi perancangan keluarga ni kalau begitu maksudnya untuk terkawal, untuk boleh didik anak tu tak ada masalah. Tapi jangan terperangkap dengan agenda barat. Ada agenda barat ni kadang-kadang maksud dia tak apa tepat. Dia kata makanan tak cukup. Makanan ni rezeki Allah bagi dah. Sebenarnya makanan ni mengikut kajian dia bukan makanan tak cukup. Makanan tu lebih membazir banyak. Banyak benda membazir daripada bagi biar rata orang makan dah. Kemiskinan ni kadang-kadang makanan kemiskinan berlaku bukan kerana tak ada makanan, tapi kerana sistem sosialnya, kerana pembazirannya banyak. Kalau di India pula, kalau bukan tak ada makanan, kalau baik di China pula dah, di komunis dah. Di India tu masalah makanan banyak, menatai banyak orang kerana agama tu, Hindu ke apa tu, tak boleh makan daging lah, lembu. Lembu dia kan besar-besar, sekat kat api, sekat jalan, tak atas jalan besar-besar dah. Jadi tu hari dia kau gano tak boleh, jadi dia tak boleh makan lah daging, menyebabkan banyak binatang-binatang yang tidak dimakan, menyebabkan manusia je lapar, ada manusia je lapar. Sedangkan Allah buat nate kau segala makhluk ni untuk jadi hamba. Mungkin hamba tak macam hamba Tuhan, tapi hamba yang berkhidmat kepada manusia. Tu sepatutnya lah. Lepas tu jangan banyak juga perancangan-perancangan yang tidak sesuai lah kalau kita ikut. Kalau penjarak bukan jarak menguraikan anak ni kerana kemiskinan tak, kerana sesuatu tertentu, tidaklah. Yang pentingnya bersahana. Masalah ni jadinya anak jarang ni, anak kurang ni orang kaya, orang miskin, anak ramai. Jadi kita terbalik tu terbalik dah. Kalau jadi juga gitu, kena ambil inisiatif lah KJL atau pihak berwajib atau pihak tertentu supaya adanya sekolah yang murah untuk orang miskin dan sebagainya, supaya tidak terabainya pendidikan dan kebajikan orang hak anak ramai ni. Begitulah dah. Okey, lepas tu bab poligami dan keluarga berencana. Ada orang tanya, seorang lelaki punya isteri lebih dari satu, namun dia tidak ingin mempunyai anak dan bermaksud melakukan sterilisasi. Bagaimanakah hukumnya hal ini? Ada Syekh ni jawab. Dalam kitab Ad-Din wa Tanzim Al-Usrah, agama dan perencanaan keluarga, disebutkan bahawa dalam Quran dan hadis tidak terdapat nas yang jelas mengenai larangan sterilisasi. Benda sterilisasi maksudnya tidak untuk beranak kaedah. Namun majoriti Muslim memandang bahawa itu haram dan dilarang oleh agama. Jika tidak ada hal yang memaksa seorang untuk melakukannya. Adapun yang dimaksud dengan sterilisasi ialah program penyetupan keturunan secara mutlak. Bukan ditutup, ikat gapo untuk beranak kaedah. Gitu kan tidak? Berkaitan dengan masalah poligami, kita layak memperhatikan pendapat Imam Syafi'i tak kala menafsirkan lanjutan firman Allah SWT mengenai bolehnya poligami. Yang bermaksud, Quran itu ayat Quran bermaksud, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagimu untuk tidak berbuat zalim. Hanya surah An-Nisa ayat 3. Jadi Imam Syafi'i memberikan komentar bahawa yang dimaksud dengan kata-kata yang demikian itu adalah lebih dekat bagimu untuk tidak berbuat aniaya adalah janganlah engkau memperbanyakkan keluargamu. Perkataan Imam Syafi'i ini memberi petunjuk bahawa sedikit keluarga itu lebih utama. Itu pendapat Imam Syafi'i lah. Dia kata gitu. Perkataan Imam Syafi'i tersebut telah dinukil oleh Imam Ibn Qayyim Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Wurud bi Ahkamil Maulud. Walaupun Imam Ibn Qayyim tidak dapat menerima perkataan tersebut dan menolaknya dengan keras. Ibn Qayyim ni kritik kuat pendapat Imam Syafi'i ni lah. Kehanuk sikit tu dah. Masuk dia dah. Masuk Imam Syafi'i. Dia tak setuju dah sebab biasanya anak ramai tu berkatnya dah. Macam Imam Anas ni, Nabi doa pada Anas radhiyallahu anhu. Dia hidup lama dia, anak dia ramai dah. Anak dia ramai dah. Dia mati tu berapa puluh ratus anak dia, anak cucu dia mati dulu sebelum dia mati dah. Dia ramai anak cucu dia. Lepas tu dia kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran juga telah menukilkan perkataan Imam Syafi'i tersebut tatkala menafsirkan ayat di atas.
Para imam lain pun telah memberikan penafsiran yang sama sebagaimana telah diberikan oleh Imam Syafi'i. Jadi mungkin Syafi'i sajalah pendapat gitu dah. Maksudnya keluarga sikit tu lebih utama dia kata dah. Ibn Jarir At-Tabari telah menukilkan pendapat sebahagian salaf yang mengatakan bahawa menikah dengan seorang wanita itu menyebabkan sedikitnya nafkah yang harus dikeluarkan dan juga sedikitnya anak yang tentunya akan meringankan bebannya. Jadi tak payah mikir banyak lah. Tak sakit kepala mana lah. Anak tak ramah. Dengan penjelasan-penjelasan di atas, kita dapatlah mengatakan bahawa selayaknya saudara penanya cukuplah menikah dengan seorang wanita saja. Selama tidak ada alasan yang benarkan dirinya melakukan pernikahan dengan lebih dari seorang wanita. Daripada nikah hama. Nikah hama tak biar ada anak dah. Tak dah. Kes takut bebel berkali tak? Nak kerak apa kata. Keep for the pure ke apa adalah. Kita ngaji tak? Tak boleh hotel atau beranak kan. Jika dia telah menikah dan memiliki alasan-alasan yang membolehkan dirinya mengikuti program berencana, maka dia dibolehkan melakukan hal itu. Dan program keluarga berencana yang diikuti mestilah yang menggunakan alat-alat kontrasepsi yang bersifat sementara, bukan sterilisasi yang kekal. Tak boleh beranak. Jangan buat hak kekal, hak bolehnya sementara dah. Sekat sementara untuk jarak beranak itu, jarak beranak teh lah. Ni pasal kekal tak boleh beranak, tak boleh kecuali orang tu memang nyakit, bahaya pula dia beranak ni. Dia tutup ikat gapo panggil piu gapo adalah motina tu dah. Saluran dia untuk keluar ovum tu. Jadi kalau siapa macam kekal tak usah. Tak boleh buat lagi kecuali boleh bahaya kepada kesihatan dia. Kalau tidak kak lah kawal secara menjarakkan dah. Jarakkan makan ubat ke macam-macam lah cara dah. Dia tidak boleh melakukan program sterilisasi ni hak kekal lah semata-mata kerana sudah tidak lagi menginginkan anak. Kerana program sterilisasi artinya dia menyetop stop untuk tidak punya anak secara tetap, secara permanen, secara kekal lah. Padahal mungkin saja telah dilakukan sterilisasi, dia bermaksud ingin kembali punya anak. Mula tak si anak, lepas tu berasa nak anak sudah tak. Oleh kerana itu, selama di hadapannya masih tersedia alat kontrasepsi yang dibenarkan, tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya dan justru menggunakan alat-alat yang diharamkan. Secara asalnya, kalau sekat anak ni diharamkan, menjarakkan anak tu boleh. Sekat terus tu tak boleh ni. Haram asal-asalnya lah. Kecuali orang yang terdesak, yang apa kata bahayakan kesihatan dia. Seterusnya, kemiskinan dan program keluarga berencana. Ada orang tanya Syekh ni, sebuah keluarga miskin tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Untuk itu keluarga tersebut bermaksud membatasi kelahiran anak. Apakah dalam hal ini si suami atau si isteri boleh mengikuti program keluarga berencana? Boleh ke tak nah? Boleh ke tidak dah? Benda ni berlaku di Jepun, berlaku tak? Di India pun ada cocok nah, di China tak, rakyat ramai sangat nah. Kadang-kadang kerana kemiskinan lah, boleh lah secara asasnya boleh, tapi kadang-kadang jangan melampau sangat. Kita tengok dulu dah. Mas Syekh ni jawab, Rasulullah SAW telah bersabda, berencana yang nyata adalah memiliki banyak keluarga dengan harta yang sedikit. Bencana, bukan berencana. Bencana yang nyata adalah memiliki banyak keluarga dengan harta yang sedikit. Itu bencana lah. Ramai keluarga, harta sikit. Oh, sakit kepala nak. Sakit kepala. Lah ni macam-macam. Ada masalah bisnes. Nungguinnya ramai lah. Ada lah orang kau bangkit. Ada juga bangkit ke dia pandai. Belajar pandai main online ni tak. Bangkit. Tiba-tiba bangkit. Tiba-tiba jadi kaya dah. Orang lain kosok je kau kaya. Ya dah. Tapi kebanyakannya tak reti mana dah. Kebanyakannya nungguinnya lah. Imam Ibn Katsir dalam kitabnya berjudul An-Nihayah fi Gharibil Hadis telah memberikan keterangan mengenai doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bencana yang nyata. Maksud doa tersebut ialah sesungguhnya bencana dan kesulitan itu akan bertambah ketika seseorang mempunyai jumlah keluarga yang banyak. Sementara dia tidak memiliki apa-apa yang diperlukan untuk kehidupannya. Jadi dia sesak, miskin. Tak teruk nak pegang anak bini ramai ni dah. Dalam hadisnya lain, Rasulullah SAW juga bersabda, anak menyebabkan seorang menjadi penakut dan bakhil. Anak ramai tu jadi kedekut mikir ke anak ni dah. Nak pegang anak ni, nak sakar anak ni, macam-macam lah. Anak ramai dah. Hadis ini memberikan isyarat bahawa sifat seorang anak ialah menjadikan ayahnya senantiasa memfokuskan perhatian kepadanya.
Seorang anak akan menjadikan ayahnya takut untuk melakukan hal-hal yang menurutnya akan membahayakan anaknya. Dan juga akan mendorongnya untuk tidak membelanjakan hartanya kerana anaknya memerlukannya. Fikir anak nak mengaji ke mana, masuk juga macam-macam. Mikir lah. Last sekali jadi slow sikit lah nak sedekah kau nak buat benda lain tu slow dia. Kena fikir pendidikan anak-anaknya dah. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, kita dapat katakan bahawa jika keluarga yang ditanyakan itu adalah keluarga yang fakir, yang miskin dan tidak mampu menyediakan nafkah yang sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya, maka keluarga tersebut boleh menggunakan alat-alat kontrasepsi iaitu menjarakkan beranak ni yang dibenarkan. Mengatur jarak. Dan aman untuk mengatur jarak kelahiran anak-anak mereka dengan tidak melakukan proses sterilisasi yang kekal untuk beranak dah. Kerana dalam kes seperti ini, sterilisasi tidaklah dibenarkan. Kecuali terdesak sahapan nyawa, bahaya nyawa tu baru boleh. Jadi kita tengok sininya, merancang untuk jarak beranak tu boleh, tapi sekat terus tak ada beranak tu tak boleh. Setakat itu sahaja perbincangan kita. Saya tak sedap perut rasa. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Tazkirah ringkas kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih farq. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.